بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن والحمد لله الذي من علينا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita kembali pada ayat yang ke-63 kerana ada sambungan lagi tafsiran kita dalam suratul Waqi'ah muka surat 536. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Sadaqallahul azim. Itu dia beberapa ayat. Afara'aytum ma tahrusun, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu telah tanam. Maknanya kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu memiliki tanah. Lalu dengan tanah itu kamu membajaknya, menaburkan benih, dan kamu pun jadi petani, kau cucuk tanam. Akan tetapi ada kudrah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu bermula berakhir di situ saja. Kerana yang menumbuhkan bukan kamu. Dia sudah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu kudrah. Sifat wajib pada Allah Subhanahu wa taala kudrah, berkuasa. Dan kuasa Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Lalu seseorang tidak boleh membawa sifat Allah tadi kudrah lalu diletak pada diri dia. Seperti mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan atau kudrah sebab terlibat pada makhluk. Seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala hayyan, dia maha hidup. Sifat Allah muhyi wa mumit, menghidupkan, mematikan. Menghidupkan ini tidak ada kaitan dengan hayyan, tidak ada kaitan, tapi dikaitkan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan. Bahkan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak mahu menciptakan, tetap dia ada sifat kudrah. Bukannya sifat kudrah ini sifat tambahan pada zat setelah dicipta makhluk, maka barulah ada buktinya kudrah. Tidak, Allah Subhanahu wa taala wujud dengan kudrahnya. Lalu di sinilah dia sudah aqidatul Islam, kita tidak boleh mengambil sifat yang secara mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah Nabi mengajar kita, kamu sekadar bercucuk tanam, kamu menaburkan benih. Akan tetapi yang menumbuhkannya, memecahkan benih itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu ada makmalnya, kamu masuk benih dalam makmal kamu, sekian-sekian uji kaji kamu, lalu ditumbuh. Dan tumbuh itu adalah ada kudrah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitan langsung sifat-sifat yang ada pada makhluk. Termasuk juga sifat pada biji benih. Tidak ada. Itu yang perlu kita ketahui. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala dia menghendaki sekiranya tumbuh. Bahkan ada juga biji benih yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas kudrahnya untuk tidak tumbuh. Itu. Antum tazra'unahu, apakah kamu yang menumbuhkannya? Am nahnu zari'un, ataupun kami yang menumbuhkannya? Maka jawapannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitan sifat itu milik kita. Seperti mana contoh kita diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu fungsi pada mata itu dia melihat. Dia melihat. Tetapi pada hakikatnya yang melihat itu bukan kerana mata juga, kerana kudrah Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mata itu boleh melihat. Itu oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menguji sebagai hamba-Nya yang memiliki mata, tetapi Allah mengujinya sehingga matanya tidak mampu melihat. Kata kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maksud kudrah ini bukan sahaja bergerak berlaku, bahkan tak bergerak tak berlaku pun ada kudrah Allah Subhanahu wa taala.
Seseorang yang ada matanya cantik tapi buta. Seseorang yang mata dia tak cantik tapi dia dapat melihat juga walaupun kabur-kabur. Jadi maksudnya apa? Itu semua kembali atas kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah Allah buat pertanyaan, am nahnu zari'un, ataupun kami yang menumbuhkannya. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebut kami yang menumbuhkannya, kalimat am bagi orang yang beriman dia tidak ada persoalan lagi. Sebab kalimat am itu kalau diterjemahkan yang menjadi kalimat au itu maksudnya atau. Makna kamu yang menumbuhkannya ataupun Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya. Jadi pada kaedahnya akidah, maka Allah bertanya, kita atau Allah? Boleh jawab kita yang menumbuhkannya. Maka bersalah dia sudah akidah Islam. Oleh kerana itulah kaedah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala buat istifham, pertanyaan saja. Pertanyaan ini adalah untuk menguji akalnya manusia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bagi orang yang beriman menambah iman, tapi bukan untuk menguji iman. Itu yang perlu kita ketahui. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dengan perkara ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan akal yang untuk fikir. Disebabkan dia tak ada iman. Orang yang tidak ada iman dia tidak boleh nak menggerakkan iman kerana iman tak ada, sebab ada kekafiran. Kekafiran kena dibuang, dah tak ada, masuk iman barulah dia boleh menambah tak iman, menambah lagi atas iman. Itu pada kaedah akidah Sunnah wal Jamaah. Seperti mana juga ulama kita menjelaskan tentang agama dan beragama. Keduanya berbeza. Keduanya berbeza. Agama ad-dinul Islam. Beragama itu sifat amal-amal dalam Islam. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala dia memudahkan ad-din yusran. Maksudnya begini, beragama itu praktikal. Dia bergerak sana, dia bergerak sini. Tetapi usulnya, kaedahnya adalah kembali pada ad-din, pada agama juga. Sebab bila disebut agama, dia ada kaedahnya, batasannya, ada istilahnya, ada perundangannya, ada usulnya. Tapi dia sudah beragama dikaitkan dengan amalan-amalan saja. Seperti mana contoh, Allah Subhanahu wa taala mewafardukan bagi kita solat 5 kali sehari semalam. Itu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan solat rawatib. Itu agama. Dengan jumlah beberapa rakaat. Lepas tu ada solat malam, itu agama. Lepas tu solat witir, itu agama. Tapi bila seseorang itu solat malam jumlahnya sampai 100, 200, 1000 rakaat, itu bukan agama, itu beragama. Maknanya amal-amal kerohanian untuk dia menambah lagi, lebih lagi daripada jumlah yang dilakukan oleh Rasul, itu beragama. Seperti mana contoh, Rasulullah solat malam ni 8 rakaat. Lepas tu solat witir 3 rakaat. Sama ada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang solat sunatnya sampai 1000 rakaat. Jadi itu beragama. Mana Allah Subhanahu wa taala tak mengharamkannya. Nabi juga tidak mengharamkannya. Hanya saja beragama di sini tidak lain agar kita masih lagi mesti duduk dalam agama balik. Hanya dalam hal beragama, seseorang tidak boleh mencela kalau sekiranya dia tidak melakukannya, kalau dia tambahan dalam beragama. Seperti mana dalam tasawuf ada khalwah, ada suluk. Dalam tasawuf ada bab-bab begitu. Jadi itu beragama, itu bukan agama. Dalam agama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sembah dia dengan mensyirikkan dia. Dan adanya perundangan dalamnya. Tetapi dia dalamnya tasawuf mengajar macam-macam. Itu tidak bersalah, dia sudah akidatul Islam, tak bertentangan dengan agama. Jadi tetapi itu beragama. Lalu bila seseorang memahaminya, bila seseorang melakukan sesuatu yang dia tidak keluar pada agama, yakni satu praktikal beragama tadi, maka jangan protes dia, jangan kritik dia. Seperti mana contoh, kalau dia nak solat 1000 rakaat ke, jangan kritik dia. Seperti mana orang akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat 8, berapa kamu nak buat 20?
Dia mengkritik orang yang tarawih tu 20. Padahal itu beragama saja, kerana dia tidak melibatkan pada agama, din. Kalau dia memahaminya, seperti mana kita buat ada perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra wal Mi'raj, itu beragama, itu bukan agama. Lalu ulama kita menyatakan itu tidak bersalah, dia sudah akidah syariatul Islam. Bahkan perkara itu mubah di ijtihad ulama, di mana dia haruskan. Jadi jangan kritik dalam hal tersebut, kerana dia tak melanggarnya agama. Yang melanggar agama kalau sekiranya dia buat tu semua. Dia solat 100 rakaat, 2 rakaat, 200 rakaat, tapi solat yang fardu 5 kali sehari semalam tak mau dibuat. Maka apa yang dibuat tertolak. Itulah maksud bid'ah yang dalalah. Itu baru kita faham. Kaedahnya dia menambah sesuatu yang baru, tapi keluar daripada ad-din yang sebenar. Seperti mana contoh, dia solat, dia puasa sunat, puasa. Bila masuk bulan Ramadan, dia tak mau puasa. Sebab dia kata, aku dah puasa banyak, beratus hari dah, maka tak memerlukan Ramadan. Yang ratus hari yang dia puasa setiap tahun tu lah bid'ah dolalahnya. Itu yang perlu kita ketahui. Bukan sekadar dolalah ini, bid'ah dolalah ini suatu yang Nabi tak buat, kita buat. Kita boleh buat, asalkan yang agama ni usul ia jangan tinggal. Itu je pada kaedah. Yang kita belajar ilmu itu ad-din. Tetapi bila ulama-ulama mengatakan, ada sebagai ulama menyatakan pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, itu beragama. Tetapi ayat Quran itu ad-din. Sebab dia dalil yang qat'i, dia mu'tamad. Seperti mana contoh bila kita menterjemahkan Quran, am nahnu zari'un, ataupun kami yang menumbuhkannya, itu agama. Tetapi untuk menjelaskan ayat ini lebih luas lagi daripada ijtihad ulama-ulama kita, itu beragama. Apa maksudnya? Maksudnya kalau sekiranya kita tak guna pakai pendapat ulama-ulama, walaupun ulama tafsir sekalipun, tidak ada masalah, asalkan jangan kita keluar daripada am nahnu zari'un, daripada kitab Allah ada maksudnya, ada makna di situ. Itu dia. Sebab saya melihat orang akhir zaman, bila seseorang berbicara pendapat ni lalu diprotesnya. Sedangkan pendapat itu datang pada imam-imam yang terdahulu, cuma keluar pada lidah ustaz. Ustaz tu berbicara sekian-sekian, lalu diprotesnya, dikritiknya, padahal yang keluar pada mulut dia itu daripada ulama-ulama kita. Seperti mana contoh, antara kritik yang besar itu adalah orang kritik pada Imam Syafi'i. Sebab 4 mazhab, satu mazhab saja Imam Syafi'i kata dia berfatwa suami yang menyentuh suami yang menyentuh isteri yang menyentuh suami sengaja atau tidak, batal wudunya. Batal wudu. 3 mazhab lagi kita kata tidak batal. Begitu. Tapi ada satu mazhab yang tak masuk 4 mazhab ni, protes. Bila dia protes, dia guna pakai tengok jumhur ulama Hanafi, Maliki, Hanbali mengatakan tak batal, Syafi'i kata batal. Ini menunjukkan 3 lawan 1, lemahlah 1. Lalu dia kata pendapat Imam Syafi'i lemah. Sangat jahil orang berbicara demikian. Disebabkan apa? Imam Syafi'i meriwayatkan hadis sampai pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, apabila kamu menyentuh isteri kamu, maka hendaklah kamu kembali berwuduk. Makna Imam Syafi'i mengambil fatwa daripada Umar, daripada anaknya juga Abdullah bin Umar dan beberapa para sahabat Rasulullah yang lain. Dia hanya tengok Imam Syafi'i je. Dia tak tengok Imam Syafi'i itu ambil fatwa siapa. Kayak itu, tak tahulah jahil dia bagaimana. Itu. Jadi fatwa-fatwa tadi usulnya kembali pada agama. Tetapi bila ada furu'iyah, ada khilafiyah, ikhtilaf, itu beragama. Itu tidak ada masalah, asalkan jangan keluar daripada yang usul, daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana contoh, orang itu keluar daripada usul agama ad-dinul Islam apabila dia pakai ayat ni, dia pakai ayat tu, lalu dia pun buat keputusan solat yang difardukan oleh Allah sama seperti mana Bani Israel 2 kali je, pagi dan petang. Ini ayatnya, ini hujahnya.
maka di situ dia telah meninggalkan din. Maka beragama dia batal, itu bid'ah yang dhalalah. Kerana dia menyatakan hanya sekadar 2 kali je. Sedangkan yang muktamadnya adalah 5 kali. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Law nasha'u, sekiranya kami menghendaki, laja'alnahu, benar-benarlah kami akan jadikannya hutaman. Hutaman ini dia kering lalu dihancur. Apa maksudnya? Di sini istilahnya mati. Seperti mana dalam beberapa riwayat ulama kita menyatakan selagi mana daun itu menghijau, maka itu adalah kehidupan pada tumbuhan itu. Bila daun itu mengerik, kemudian dia pun hancur, pecah begitu kerana kekeringannya, maka itu menunjukkan kepada kematian. Imam Ibn Hajar Asqalani pun bawa satu fatwa dalam kitabnya Fathul Bari atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu ke satu kubur. Salah satu mukjizat Nabi, dia dengar apa yang berlaku dalam kubur. Nabi kata kubur ini ada 2 orang yang sedang disiksa, dan keduanya mati Islam, cuma disiksa kerana dosa yang dilakukannya. Yang pertama kerana dia ni suka mengadu sana mengadu sini, merintih sana merintih sini, gitu. Kes ni kecil je pun nak bagi orang kasihan kat dia, lalu mengadu orang ni salah, orang ni salah. Itu punya ada dosa. Yang pertama. Yang kedua pula khilaf ulama tentang syarak, iaitulah dia tu menternaknya haiwan-haiwan ternakan, tetapi najisnya tidak dijagai sehingga najis tu mengenai pakaiannya, lalu dia solat dengan najis tu. Satu. Sebahagian lagi ulama mensyarahkan bahawa dia sendiri buat qada hajat, hajat besar ke hajat kecil, qada berak kencing lah, tetapi dia tak bersuci secara betul, lalu dia menanggung najisnya melekat pada pakaiannya, kalau lalu dia disiksa. Yang nombor 2 ni ulama-ulama kita khilaf. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil pelepah tamar satu je, Nabi koyak jadi 2, pecah dia, masih hijau. Lalu Nabi pun cacah. Sahabat Rasulullah pun bertanya, ya Rasul, apakah dia ini? Jadi di sini adalah ad-din, ini agama. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab semua perbuatan Nabi adalah perbuatan agama, ad-din. Lalu Rasulullah mengatakan keduanya diazab oleh Allah, lalu semoga Allah meringankan azab keduanya selagi mana pelepah ini tidak kering. Itulah hutaman tadi. Hutaman maksud dia dah mati dah, dia tak ada fungsi. Lalu kita Imam Ibn Hajar Asqalani, dia bila menghijau dia bertasbih. Dalam hadis itu Rasulullah tidak menyebut bahawasanya pelepah yang hijau ini bertasbih, dengan tasbih itu menyebabkan azab itu diringankan, azab bagi penghuni kubur itu diringankan. Rasulullah tidak menyebutnya, tapi yang menyebutnya adalah Imam Ibn Hajar Asqalani. Dia faham hadis itu gitu. Sehingga ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah pun mengambil hadis itu sahih Bukhari, bahawasanya kata Imam Ibn Hajar, pelepah tamar yang masih hijau itu menunjukkan dia hidup dan dia bertasbih. Maka tasbihnya itu memberi manfaat pada ahli kubur tadi. Ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah keluarkan satu fatwa tak kala mana soalan ditanya bahawasanya ada ke sesuatu yang masih hidup. Tidaklah kita kata manusia selain pada manusia memberi manfaat pada orang yang telah mati. Kita masih hidup, kita doa untuk orang mati memberi manfaat. Kita baca Yasin, baca tahlil arwah ke memberi manfaat. Kerana itu zikrullah subhanahu wa ta'ala, itu yang dipegang oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuma ini bukannya manusia. Seperti mana contoh pohon tadi. Lalu Imam Ibn Hajar Asqalani mengatakan kalau pohon itu masih menghijau, maka memberi manfaat juga kepada arwah, walaupun pohon bukan mukallaf. Perbuatan Nabi ad-din. Sebab kalau sekiranya perbuatan Nabi SAW tidak mempunyai manfaat, apa Nabi nak buat begitu? Itunya terjawab oleh ulama.
itulah lawan kepada khutaman tadi. Mana pelepah yang hijau itu hidup, khutaman dia mati. Itu yang Rasulullah kata, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan sesaan selagi mana pelepah ini tidak khutaman, tidak mengering. Mengering itu maksudnya apa? Selesai, dia tidak ada kehidupan lagi. Itu yang ulama akidah dan sunnah wal jamaah kita ditanya. Itu kadang-kadang orang tabur bunga, orang tanam pokok atau kubur. Adakah itu amalan yang diperbolehkan dalam Islam? Lalu ulama-ulama berhujah dengan hadis yang ni lah, dengan fatwa yang ni lah. Itu pasal dalam mazhab Syafi'i haram bagi kita mencabut ni rumput-rumput yang tumbuh di kubur, kerana itu adalah untuk manfaat ahli kubur. Kecuali rumput-rumput yang tidak ada kena-mengena, dia tumbuh tempat orang jalan di kubur tu, tapi duduk atas tanah kubur milik arwah, itu jangan dicabut, itu milik dia. Termasuk juga kalau sekiranya tiba-tiba ada batu ke situ, kita tak tahu batu tu datang pada mana. Sebab dia tentu daripada bawah. Sebab ada satu tempat seorang waliullah, orang tanam dia dekat tengah hutan. Ada 2-3 kubur. Dia tak ada nisan, tapi keluar ada satu batu, seperti mana batu putih ni tau, cantik. Kita tengok macam yang dekat masjid kan ada lampu cantik tu. Apa jenis batu tu tumbuh. Dan batu tu batu hijau. Batu tu hijau. Begitu juga ada pohon-pohon yang orang tak pernah tanam pohon di atas kubur itu, dia pun ada satu pohon. Wallahu ta'ala alam. Lalu ulama kita mengatakan tidak boleh dicabut kerana itu manfaat bagi ahli kubur. Didalilkan dengan pelepah tamar tadi. Maka itu ad-din, kata ulama itu bukannya bid'ah. Tapi bukankah hadis Rasulullah, Nabi perintah Sayyidina Ali agar menghancurkan kubah-kubah kubur, sehingga Nabi perintah meratakannya. Itu kata ulama berlaku kerana ada adat resam jahiliyah. Orang tu mati Islam, tapi adat resam jahiliyah masih ada. Dia buatnya satu kubur, tapi seperti mana satu binaan rumah atas kubur. Lalu Rasulullah kata pecahkan itu. Yang kita buat pula macam ada batu nisan, ada batu tinggi sikit, itu tak termasuk binaan tadi. Itu yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Bahkan fatwa mazhab Syafi'i boleh satu jengkal tinggi batu tu. Tidak ada masalah di sudut syariatul Islamiyah. Lalu kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala jadikan akan pohon-pohon yang ditanam oleh manusia itu khutaman. Bismillah. Kering, hancur, agar kita mengetahui bahawasanya yang mengizinkan tumbuh tak tumbuh Allah. Kemudian naik subur tak subur Allah. Dan kita jangan ambil power di situ, kudrah tu ada kat kita. Seperti mana contoh, seseorang yang pandai ilmu perubatan, pandai, khususnya perubatan Islam. Sebab perubatannya moden ini dia lain. Sebab nak potong sana, nak potong sini, nak ambil darah, itu lain. Cuma dia sudah perubatan Islam. Ini ayatnya, ini ruqyahnya, ini ayat syifa, lalu dibaca. Akan tetapi seseorang apabila membacanya, dia di pihak seorang hamba Allah yang lemah, yang membaca dengan apa yang pernah dibaca Nabi dan apa yang diajar Nabi. Sekadar itu. Dan syirik baginya kalau sekiranya dia mampu menyembuhkan seseorang dengan bacaan. Maknanya membawa kudrah itu milik dia. Itu syirik. Itu tidak boleh. Itu pasal saya pun pelik bagaimana seseorang boleh sembuh, baca sembuh, baca sembuh. Seperti mana orang buat minyak, orang buat itu, buat ini, jual. Orang pembeli 100.5. Soalannya adakah dia pakai, dia akan sembuh? Dia dah bayar 100.5. Jawapannya dia tak sembuh. Kalau ikut perubatan moden, kita bayar, dipotong sana, potong sini, ada bukti dia dah buat, kita pun bayar. Tapi kalau perubatan Islam, dia tidak boleh begitu.
Dia tidak boleh begitu. Itu pasal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, "Ya Rasul, itu orang tu nak bagi kambing." Nabi kata, "Kenapa dia nak bagi kambing?" "Nak hadiah kat aku, ya Rasul." Sebab satu ketika ketua kampung itu disengat binatang yang berbisa. Lepas tu pula aku datang baca suratul Fatihah, sembuh ya Rasul. Lepas tu dia nak bagi kambing 30 ekor. Bawa badoi gitu. Kita RM30 je gitu. Ketua kampung, ketua kabilah tu memang orang kaya lah. Lepas tu tanya ke Rasul, "Apa yang kamu baca?" "Suratul Fatihah ya Rasul." "Ambillah kambing tu." Sebaik ruqyah suratul Fatihah. Apa maksud di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betul sembuh, bawa bayar. Bukti dia dah sembuh dengan suratul Fatihah, maka orang tu pun hadiahkan dia. Itu kaedahnya perubatan Islam. Jadi oleh kerana itu bukan bayaran jatang dulu. Itu adalah perkhidmatan doktor moden. Bahkan dia nak pegang kita, nak bercakap dengan kita pun dah 180-200 dah. Kalau betul pakar pegang kita pun dah kena bayar 300 dah. Dia tak siapa, dia bercakap, dia tengok-tengok dalam list dia 300 dah begitu. Belum ubat lagi. Sebab apa? Perkhidmatan dia. Tapi kalau perubatan Islam dia tidak begitu. Lalu bila diberi itu adalah sebagai hadiah, tapi bukan sekadar sebab dia dah baca. Kerana apa? Dia sekadar baca yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Itu kaedah. Itu kaedahnya. Bahkan pada zaman Rasulullah, Nabi mengizinkan terimalah upah bila dia sembuh. Kita hari ni tak sembuh-sembuh pun bagi lagi. Itulah maksudnya. Kerana apa? Kerana seseorang tu bila dia baca, dia rasa yakin boleh sembuh dengan bacaan yang aku baca. Padahal tidak boleh begitu. Dia sekadar baca je. Yang sembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kaedah pada usul kita tanam, yang tumbuhkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah, orang ni nak tanam durian musangking. Dia kan beli musangking, kita pun beli. Lepas tu dia pergi simpan, dia buat benih. Lepas tu dia tanam belakang rumah. Tunggu tak tumbuh. Rumah sebelah tu pula tumbuh pula musangking dia. Jadi tanya, "Mat, kau tanam macam mana?" "Tak, satu hari aku makan, lepas tu aku pun balingnya begitu. Balik ke belakang. Aku tak tengok dah, tumbuh musangking dia." Yang tanam betul-betul, yang jaga tu bubuh baja, tak tumbuh. Lalu oleh kerana itu, jangan ambil kudrah tadi, yang menumbuhkan tu kita. Seperti mana juga yang dapat memberi kesembuhan kita. Tak, kita baca dia. Seperti mana kita doa, yang mujibnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita doa mustajab. Doa mustajab. Mustajab tu, mujib itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita. Itu adalah akidah. Fazaltum tafakkahun, maka menjadilah kamu itu semuanya tercengang. Barulah kamu tahu apa yang kamu cucuk tanam bukan kamu yang tumbuhkan, Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam Islam diizinkan untuk mengkaji-kaji. Kalau sekiranya dengan cara begini dapat memperbanyakkan buah yang tumbuh, dia tahu yang menumbuhkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cara ni dapat memperbanyakkan buah, silakan. Pada syarat adalah harus. Tetapi tetap juga bila buah ni jadi banyak, Allah yang membanyakkannya, bukan dengan cara kita. Disebabkan cara kita hanya ikhtiar. Tetapi jangan menyatakan bahawasanya cara kita ini dah masuk ad-din, usul. Tak, dia kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana juga dalam hadis Rasulullah berlaku di Madinah. Nabi SAW masuk ke dalam satu kebun, orang riuh rendah. Disebabkan orang Arab dulu bila mereka ni panjat pokok lah, nak buat bungakannya, kacaukannya, kahwinkannya, bising. Sebab dia ada menyanyi lagu tradisional dia, lagu nak bagi semangat. Dulu-dulu musik-musik ni tidak ada, cuma lagu-lagu. Musik-musik tu masuk genang-genang je.
Tetapi lagu dulu-dulu mereka nyanyi kerana bertani, buat yang ini, perang. Macam kita pula tak perang pun nyanyi juga lagu perang. Ajak pergi perang dia tak mau, tapi dia suka nyanyi. Begitu. Lalu Nabi bertanya, apa pasal kamu ni bising-bising? Ya Rasul, ini cara nak mengkacaukannya, nak mengkahwinkannya, sebab nanti buah dia jadi banyak ya Rasul. Nabi kata, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, mana tak kehendak Allah. Kalau Allah nak memperbanyakkan buah, akan banyak. Kalau Allah tak mau bagi banyak ke sikit atas aturan akal kamu. Tumbuh banyak, kita kata banyak. Tumbuh sikit atas akal kita, banyak ke sikit atas akal kita. Cuma yang menubuhkan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengira banyak sikit kita, tapi yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat Rasul bila dengar Nabi berkata begitu, sahabat pun dah tak panjat buat dah. Habislah satu musim, mereka pun naik bising-bising lagi. Nabi pun tanya, apa pasal bising? Ya Rasul, musim ini buahnya sikit, tapi aturan sikit ni akal juga. Dia nak banyak macam mana? Apa maksud banyak pada akal? Sikit ni pula apa maksudnya pada akal? Itu aturan akal, aturan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala beri saja. Lalu mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, sebelum ini kalau kami kacaukan dia, kahwinkan dia, buah akan banyak. Tapi oleh kerana dulu Rasul kata tak perlu, Allah yang akan banyakkannya ataupun tidak, kami tak buatlah ya Rasul. Bila tak buat, hasilnya kurang ya Rasul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia sudah ad-din, kamu ikut aku. Tapi ini urusan dunia, kalau kamu pandai, memang itu cara dia, teruskan buat. Ini masuk beragama. Maknanya perbuatan ini tidak bertentangan dengan sudut akidah, dengan sudut syariat, dan diharuskan pada syarak, tetapi tidak dikaitkan dengan ad-din. Ad-din wajib beriman, Allah yang menumbuhkannya. Banyak ke sikit, Allah juga yang menetapkannya. Kita sekadar tanam dengan cara kita, apa kemahiran kita, itu harus pada syarat. Kerana apa? Itu ada keadaan duniawi. Lalu kata Rasulullah, bab ini kamu teruskan, cuba bab agama kamu kena ikut aku. Dia selesai. Itu yang ulama kita mengharuskan untuk kita masuk makmal, kaji itu, kaji ini. Seperti mana masuk makmal nak tahu ni madu ini asli ke tidak. Kan ada gitu. Ada dah proses-proses dia. Bukan susah pun kalau ada pipi tu asli lah gitu. Ada pipi, ada mulut, ada rambut, asli lah gitu. Dia masuk dah belum? Ya. Fazaltum tafakkahun, maka menjadikanlah kamu itu tercengang-cengang. Maksudnya adalah baru kamu tahu, bukan kerana tangan kamu yang menumbuhkannya, tetapi adalah Allah yang menumbuhkan. Akan tapi perkara ini kembali atas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tengok siapa yang bercucuk tanam. Kalau sekiranya orang itu ada barakah, jadi aja. Dulu Salman Al-Farisi, dia seorang hamba di Madinah waktu itu, mula Mekah, lepas tu pergi Madinah. Majikan dia tawarkan, kalau sekiranya kau nak bebas, kau kena tanam banyak ni pohon kurma di Madinah. Lepas tu Rasulullah kata, tolong Salman. Umar pergi tolong tanam. Tunggu, tak naik, tak bercambah. Lepas tu Rasulullah kata, tak apa, cabut balik biar aku tanam. Bila Rasulullah tanam, semua hidup cambah subur, sampai dia berbuah, maka merdekalah Salman Al-Farisi. Lalu kata ulama, Umar tu dah hebat orang. Kalau sekiranya ada Nabi lepas Nabi, Rasulullah SAW wafat, ada Nabi, ada lagi Allah Subhanahu wa ta'ala nak utus, Umar boleh jadi Nabi. Tapi dia cucuk tanam tak jadi. Tangan Sayyidina Umar, syaitan pun takut Sayyidina Umar. Lalu tangan dia tu tak jadi. Itu maksudnya bahawasanya bukan kerana Umar, bukan kerana karamahnya, bukan kerana ilmunya, bukan kerana ma'rifahnya, tapi semua tak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita nampak?
Tapi Nabi SAW pun tanam, bila Rasulullah SAW pun tanam, semuanya hidup menjadi subur. Jadi maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu bahawa apa saja yang pada tangannya Rasulullah jadi aja atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita melihat bahawa itu khususnya perkara yang dikhususkan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna lamaghrumun bal nahnu mahrumun, sambil mereka mengatakan sesungguhnya kami benar-benar telah menderitanya kerugian, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat apa-apa hasil sekalipun. Mahrumun ni tertahan untuk mendapat keuntungan. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah apabila manusia itu mengetahui bahawasanya segala-galanya atas kehendak Allah, barulah dia tahu manusia dia tidak boleh berharap dengan apa yang dia tanam. Dia tidak boleh berharap dengan baja yang dia letak. Dia tak boleh nak harap juga dengan tanah walaupun subur sekalipun. Dia tak boleh harap dengan air yang cukup menyuburkan tanah. Dia kena ada harapan kepada Allah. Itu jawapannya. Makna bila seseorang itu bercucuk tanam, orang Arab itu dia sebut falihan, juga dibaca falahan. Itu dibacanya muflihun, ulaika humul muflihun. Sebab falaha itu adalah petani yang berjaya. Petani yang berjaya kata ulama kerana mereka bercucuk tanam, harapan besar adalah pada Allah, bukan pada tanah. Bukan. Seperti mana kita sebut dalam Melayu, kita berbakti pada tanah, tapi hati kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ulaika humul muflihun. Itu orang yang falaha, yang berjaya. Maknanya bila bercucuk tanam maka mendapat kejayaan kerana harapan besar mereka kepada Allah. Tahun itu, musim itu mereka bercucuk tanam tak jadi. Hutaman, kering kerana mungkin musim kemarau ke datangnya angin ke apa, tak jadi. Lalu mereka tidak ada rasa putus asa, mereka tak ada rasa sedih kerana apa? Itu semua kembali pada Allah. Maka itulah petani yang berjaya atas akidah dan iman. Itulah petani yang berjaya. Kerana apa? Walaupun Allah menguji dia, iman dia tak terasa apa, dia tidak menyalahkan sesiapa, kerana itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah petani yang berjaya. Dan petani yang berjaya bukannya dapat menghasilkan seperti mana Mak Saleh hasilkan tu. Mereka tak ada iman tapi mereka berjaya, tapi mereka bukan masuk muflihun, mereka tetap khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi di akhirat. Maksudnya apa? Itu sekadar di atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka agar mereka itu memahami segala-galanya itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja ujian itu belum sampai pada mereka, belum tiba waktu. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.